العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا ينقيم أستغفر الله العظيم الذي لا ينقيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن نسواله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormati, lagi kasih Tuan Pengurusi, Barisan Tuan Kuasa, sahabat-sahabat, teman-teman yang dimuliakan Allah sekalian. Kesyukuran terpanjat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ini kita dapat bersama dalam kuliah kita. Mudah-mudahan dengan terpilih kita ini oleh Allah SWT menjadi tetamunya, dapat kita terus beristiqamah dalam majlis ilmu begini. Mudah-mudahan apa kita kerjakan ini menjadikan satu peribadatan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah malam ini kita akan sambung pengajian kita masih dalam bab yang ketiga, sisian orang minum arak, muka surat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang amat pemurah, ia Allah Ta'ala akan hambanya Ar-Rahim, amat kasih sayang ia Allah Ta'ala akan hambanya yang beriman di akhirat kelak. Ar-Rahman, pemurah Allah Ta'ala di dunia. Ar-Rahim, pemurah Allah Ta'ala di akhirat. Di dunia ini yang beriman, tak beriman, semuanya dapat kemurahan Allah Ta'ala. Rezeki dia tak boleh semua dia bagi. Tetapi Ar-Rahim, kasih Allah Ta'ala, hanya hamba beriman saja di akhirat. Jadi kita bersyukur dengan Allah Ta'ala kerana kita malam ini terpilih di atas nikmat Allah Ta'ala bagi kita, nikmat iman, nikmat Islam kepada kita. Sebenarnya nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita ini daripada kewujudan kita lagi. Daripada kewujudan kita lagi, itu merupakan nikmat Allah. Kewujudan dijadikan kita itu satu nikmat yang besar Allah Ta'ala yang dinamakan nikmatul ijad. Nikmat Allah menjadikan, pilih kita jadi hambanya selama yang golongan manusia, tak cacat dan sebagainya, sihat begini, sempurna panca indera. Dan kita terus menikmati nikmat ini, iaitu nikmat kedua, nikmatul imdad. Allah jadikan kita, dipanjangkan umur kita sampai sekarang sihat begini, itu nama ni'matul imdad. Ni'matul ijad, ni'matul imdad. Nikmat dijadikan, nikmat dipanjangkan. Hasil daripada nikmat yang Allah Ta'ala bagi ini, kita kena ingat, kita ada tanggungjawab, tugas yang besar yang diberi oleh Allah Ta'ala kepada kita. Kita ingat kesusahan kita ini, sahabat-sahabat sekalian, tak sama kesusahan. Hari kehadapan ni lebih susah kita. Kalau kita tak bersusah payah, mulai sekarang sini, di sana kita lagi susah. Kita ingat, tuntutan kepada kita ni, banyak tuntutan yang berkewajipan atas kita memahami. Maka sebab itu, tuntutan datang kita menuntut ilmu ni merupakan satu tuntutan fardu ain yang menuntut kita memahami, meyakini, mengimani dan melaksanakan. Maka sebab tu 3 fasa ilmu ini kita kena faham sesungguh.
Sebab itu neraca ilmu tauhid ialah Imam Abu Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ini ulama. Pergi pada ilmu fiqh, neraca ilmu fiqh ialah Imam Syafi'i. Kita pergi pada ilmu tasawuf, neraca dia ialah Imam Ghazali. Ketiga-tiga ilmu ini, sahabat-sahabat, kita kena faham, bukan sekadar dengar, faham, yakin. Nak yakin ni benda yang kita faham. Untuk kita guna tiga-tiga ilmu ni, nak guna pakai untuk melaksanakan tugasan kita sebagai hamba kepada Allah Ta'ala, tugasan ibadah kita selaku hamba kepada Allah. Ketiga-tiga ilmu kena masuk. Dia tak boleh sekadar kita mahir ilmu fiqh, ilmu usul, out, habis. Maka sebab itu ibadah kita, tuan-tuan, mesti berbetulan dengan akidah. Akidah ni benda yang dituntut, kena dipahami. Kalau kita tidak memahami akidah, bagaimana kita nak bawa dan mempersembahkan ibadah yang kita buat? Dalam pelaksanaan ini juga mana kita kena jaga juga dalam ilmu tasawuf, memelihara hati, keikhlasan kita. Ketiga-tiga ilmu wajib kena masuk. Apa cerita pun kita nak tanam jagung, kena bersih. Kalau tak boleh tabur benda jagung, campak dalam luka tak boleh. Dia kena bersih kawasan dulu. Sebersih-bersihnya, buang akal-akal bersih, baru kita tuai, baru kita tanam. Kita tak boleh. Demikian juga ibadah ni tak boleh terus buat begitu saja tanpa ilmu, tanpa kepahaman, tanpa keimanan. Tak boleh. Maka sebab tu menuntut kepada kita ni tuntutan syahadah, tuntutan iman ini pun. Iman benda yang nak yakin ni benda kalau tak faham macam mana nak yakin. Tuan-tuan datang kekuatan apa dari tuan-tuan ni? Kekuatan iman. Kekuatan iman yang ada kita dari tuan-tuan inilah makna yang kita boleh terus beristiqamah dalam ilmu. Tuntutan iman ini pun nak memenuhi ni, kita boleh baca pada al-iman an tu'minu billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir wa tu'minu biqadri wa khairi wa syarri. Boleh kita mana baca lancar begitu, tetapi nak memenuhi tuntutan tadi kita al-iman an tu'mina billah, aku beriman dengan Allah. Macam mana cara beriman? Wa malaikati, beriman dengan malaikat. Malaikat mana nak macam mana kaedah nak beriman malaikat, macam mana beriman dia? Nak baca Jibril, Mikail, Israfil, Azrail, Munkar, Nakir, Rakir, Atim, nak baca begitu 10 tu. Pengabaian kita akan susah di sana. Kita akan berhadapan dengan Allah Ta'ala seorang-seorang diri. Saya sebut dah dulu. Imam akan hantar kita hanya sekadar dikubur saja, lepas tu dia akan lepas kita. Selamat tinggal apa? Dia akan lepas kita akan berhadapan suatu orang diri, seorang-seorang tahu, tak ada kawan. Kita akan berhadapan seorang-seorang diri dengan persoalan mukaddakat, dengan persoalan sampai mahsyar, sampai akhirat. Terhentinya kita nanti ialah sama adalah syurga atau neraka. Yang kita duk baca ni susah payah ni, kita duk menganjur ni, tuan-tuan Busi duk menganjur, adakah menjadi ilmu ni, nak selamat. Sekarang kita tak nampak guna pakai sangat. Tak nampak guna pakai sangat, tak nampak benda hasil sangat. Tanam, hasil tak nampak lagi. Kalau tanam jagung, okey, 2-3 minggu, 3 bulan dia tumbuh, nampak. Tapi apa yang kita buat ini maknanya tak nampak. Itu iman. Nak beriman dengan malaikat. Macam mana kita beriman malaikat? Wa kutubi, beriman dengan kitab. Apa benda beriman? Kita beriman baca Quran. Ada cukup? Ni. Nabi sebut taraktu fikum amrayn
ma in tamassatum bihima lan tadallu abada. Kitab Allah Rasul, aku tinggal kepada kamu dua benda. Ma in tamassatum, kau pegang teguh dua benda ni, lan tadallu abada, kamu tak sesat. Apa dia? Kitab Allah wa Rasulih, dan hadis. Hadislah menterjemah, menghuraikan Al-Quran. Berarti banyak tugas yang kita nak bawa. Sebab umur kita ini semakin hari semakin kurang. Kita tak rasa kerugian, kita rasa dah berkurang. Kali ini tambah sehari lagi. Bulan 11 tak apa hari nak habis, masuk bulan 12 tahun baru. Umur kita semakin kurang. Rasa kurang tak? Kita rasa berkurang tak umur kita? Kita rasa kurang tak? Berkurang ni kita rasa rugi tak? Apa kita buat kalau kita rasa ada kekurangan? Apa yang kita buat? Kalau duit kita berkurang, malam dah 1,000, kali anak balik nak pinjam dia 300, tinggal 700. Rasa berkurang tak? Ada usaha nak menampung? Usaha. Kurang. Maka sebab itu dalam sebuah hadis baginda Rasulullah SAW, riwayat daripada Tirmizi, kata Rasulullah SAW, di mahsyar nanti, kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti tidak akan bergenjak. Tak sempat nak bergenjak, dua kaki anak Adam ini, hamba ini tak sempat nak bergenjak, melainkan Allah tanya bab pertama, umur. Jangan kita umur kita habis ni tak apa. Kita rasa apa yang kita isi pengisian daripada pagi tadi malam. Allah tanya kita tentang umur kita, Tuhan. Aku pagi panjang umur, kamu nak panjang sangat. Allahumma tur umurana, imam baca Allahumma tur umur, ya Allah panjanglah umur aku. Kamu minta panjang, kamu minta kamu buat apa? Tuhan, yang nak jawab tu apa yang kita laksanakan. Yang kedua, dia akan tanya tentang ilmu yang kamu dapat, diamal atau tidak. Ilmu, semua orang ada ilmu. Ilmu, maksud ilmu, satu sampai pada maksud ilmu. Nah, amal dengan apa yang kita peroleh tadi. Amal itu adalah buah kepada ilmu. Kita belajar, dapat ilmu. Kita amalkan. Amal itu buah daripada ilmu. Bila buah dah hasil keluar, di situ ada rahmah dan barakahnya. Rahmah dan barakah ni diletak pada hati. Maka berbahagialah hati yang ada rahmah dan barakah tadi. Yang ketiganya, dia tanya tentang harta kita. Daripada mana kamu dapat? Hak halal akan ditanya, hak halal akan disoal daripada kamu dapat. Dan ke mana kamu nafkahkan dia pula. Itu halal. Yang haram, harta yang haram dapat ini, Tuan, azab. Nauzubillah min zalim. Yang keempat, Tuan, tubuh badan kamu yang sihat ini. Kamu guna untuk apa? Kamu boleh melangkah. Pagi telur ayam 2 biji, tampur madu, makan dulu melangkah. Kamu guna badan yang sihat untuk apa? Tuan ingat Allah tak tanya kan? Allah akan tanya balik, Tuan. Kita duk sihat bagi sihat. Kita jogging ke semua tak boleh nak sihat badan. Kamu sihat tadi, kamu sihat untuk apa? Kamu pulang balik tak? Yang Allah Ta'ala kata, la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kamu syukur nikmat aku bagi. Rezeki itu sihat, rezeki tak? Sihat ni rezeki ni? Kelapangan tu rezeki tak? Rezeki. Rezeki bukan duit, bang. Tuhan bagi sihat. Allah bagi dia datang boleh duduk ambil ilmu. Rezeki tak? Rezeki. Kau jumpa pergi salam, rezeki tak? Rezeki. Luas rezeki ni, skop rezeki ni meluas. Kawan senyum kita senanti, rezeki tak? Rezeki. Orang nak taruh rezeki, rezeki.
Dapat ilmu rezeki, rezeki. Dapat berjemaah rezeki, rezeki. Allah bagi kelapangan ruang kepada kita. Dapat rukuk sujud kepada Allah Ta'ala. Satu rahmat besar. Tanya seorang pencuri perempuan, dia nak ada anak dia pencuri? Dia tak nak. Dia pun tak nak. Dia tahu tak boleh, tapi dia nak tinggal tak boleh. Nikmat tak? Nikmat. Tapi Allah sayang kita. Kita tak rasa Allah sayang pada kita. Dipilih kita. Umur penghujung ni dipilih kita. Jadi ahli majlis ilmu, jadi makna talib, jadi ahli jemaah, jadi khadam. Khadam maknanya yang mengurus, mentadbirkan rumah Allah. Khadam Allah. Tuan tak rasa tuan terpilih? Banyak kali dah saya baca ni. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Yuridu man, barang siapa saja yuridu Allah kendak dia jadi khairan, hamba yang terbaik, yufaqihu fid din, Allah bagi dia faham. Bila faham yakin ya. Kalau tak faham masalah kan tak faham. Allah bagi faqidin, Allah bagi yang bagi memaham kita ni, bukan saya mengajar, Allah bagi dia bagi faham tuan-tuan. Dia bagi kita faham, kasih, cinta pada ilmu. 4 perkara ni kena dengar. Badan yang sihat dia akan tanya balik semua 4 benda. Tak tempat nak bergenjak lagi. Rasulullah SAW kata, hadis, beriman dengan kitab. Al-iman an tu'minu billah wa malaikatihi wa kutubi, kitab. Ini hadis Rasulullah SAW. Duk tegang, Nabi duk sebut satu. Kita kau baca hadis tak? Pada itu hudan petunjuk pada kita. Baik, kita sambung pengajian kita muka surat 20. Dah ke 8 dah. Dan satu riwayat, muka surat 20 bagi bawah bagi kedua. Dan satu riwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda Rasulullah sallam, yang maksudnya apabila bertaubatlah seseorang hamba, apabila dia bertaubat. Nak bertaubat ni pun kena ada ilmu. Barulah maknanya dia tak ulang balik benda yang dilarang oleh Ta'ala, yang dosa dia buat tadi. Kalau dia buat tak ilmu, tak. Orang kata macam taubat sampai belacan lah, pedas, sobat tam. Esok hilang pedas dia makan balik. Tak ada. Nak bertaubat kena ada ilmu. Apabila bertobatlah seseorang hamba, selepas dia bertobat, ia mati. Lepas dia bertobat, dia meninggal. Tuan, sementara pintu tobat masih terbuka, bertobatlah sebanyak mungkin. Saya suruh pada diri saya sendiri, sahabat-sahabat yang saya kasihan, jangan kita tinggal tiap-tiap malam, dalam satu hari, jangan tinggal sembahyang sunat taubat dorak, jangan tinggal. Jadikan amalan kita sembahyang taubat kita. Minta ampun dengan Allah Ta'ala tuan. Dosa kita banyak tuan. Dosa saya banyak pada tuan-tuan. Allah. Cuma Allah tutup keaifan kita. Kalau dibuka keaifan kita, Allah subhanallah. Di mana kita nak letak muka kita ni kalau Allah buka keaifan kita. Tetapi sahabat-sahabat sekalian, di akhirat dia akan buka habis, dia londeh sehabis-habisnya. Maka jangan sama sekali kita tengah bertobat. Baginda Sallam satu hari antara 70 100 kali dia bertobat dengan Allah Taala, minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Menyesal dengan apa yang kita lakukan. Allah, banyak suatu yang amalan kita khauf. Kita tak kena rasa takut tuan. Kena letak di kita khauf, bimbang. Kita beli selipar mahal, bawa ke surau, selipar ni kulit, letak di luar hujan. Takut basah satu, takut hilang satu. Sebab sayang tak? Sebab kita sayang beli mahal tu. Kalau kita tak beli, risau tak risau? Tak risau. Bila bahagia kita sayang ni, benda sayang letak di hati.
Risau. Takut hilang. Kita amal ibadah kita buat ni, Tuhan risau tak? Takut Tuhan tak terima. Saya risau Tuhan. Takut kita Allah tak terima. Buat dah. Tambah sekali bimbang, takut tak berbetulan dalam sembahyang kita ni pun, ya Allah, kadang kosong tak kosong, kadang kosong tak kosong, kadang kalau subhanallah. Ada kualiti dia tu. Ni saya kata saya ni, ada kualiti dia tu. Tuhan. Al-khawf minta ada bimbang. Bimbang takut Allah tak terima Tuhan. Di segi hukum fiqh terima, sah. Bab fiqh, cara amal ibadah kita buat cukup rukun, syarat, sah. Itu bab fiqh. Saya kata ilmu fiqh, ilmu tasawuf, ilmu aqidah. Bab aqidah ni macam mana? Orang tak semayang ni rosak akhlak, rosak akidah. Tak semayang dosa besar, terlepas dari syirik, tak semayang. Na'udzubillah min zalik. Tak semayang ni bukan rosak akhlak, rosak akidah. Rosak akidah sahabat-sahabat sekalian. Tak semayang ni. Rasulullah SAW akhir salah semayang. Tak semayang ni rosak akidah. Kita buat gunung sikit pun semayang dah. Luhur dah tak semayang. Semayang tu asa. Lemah tak kita? Ni saya kata saya ni. Rosak kita. Sebab apa tu mana kata buat? Sebab iman. Iman tu mana tasdik. Ikrar bil lisan wal amalu bil arkan. Itu mana iman. Yang kata iman tu at-tasdiq bi qalbi wa ikrar bil lisan wal amalu bil arkan. Membenarkan kita sesuatu betul ke mesti? Betul Ustaz? Betul. Makna kata betul tu mana mesti membenarkan. Bila kata tasdik dan membenar hati, seluruh titah perintah Allah nak jadi orang memang kena membenarkan. Bila kita kata aku beriman al-iman an tu'minu, aku beriman dengan Allah. Bila kita beriman tu mana iman? Tasdik kena benar seluruh titah perintah Allah Taala, tak ada. Tak ada. Wajib terima. Sami'na wa ata'na. Nak. Benar kita kata betul tak? Betul. Bila betul tu mana tak ragu lagi. Tak cukup dengan hati membenar ni. Benda nak benar ni kita faham. Dia kena faham dengan ilmu. Bukan faham atas dengar atas, faham dengan ilmu. Ilmu kena dimasuk. Nak masuk syurga syarat dia kena ada ilmu. Sebab dengan ilmu tu lah kita nak beramal. Kalau ilmu tak ada, macam mana kita nak beramal? Bukan sekadar jaga zikr hukum fiqh, tapi bertasawuf kita tak jaga. Hati kita dengan ikhlasnya, sifat mazmumah, sifat mahmudah mana, sifat nak kena buang. Allahu Akbar. Banyak. Semua itu menuntut kita mencari ilmu. Banyak. Tuntutan syahadah. Tuntutan iman. Iman ni benda yang yakin. Islam tu benda yang kena buat, semua yang kena bangun. Iqamatiddin wa siyasatud dunya bi iqam. Mendiri tugas kita ni, pertama sekali tugas jawatan kita ialah membangun mendiri din agama. Bila din ni agama bukan sembahyang tu saja. Ni membangun surah, bangun nak tuntut, itu bangun agama lah tu. Memberi keseriusan arba'ah ibadah, itu din. Orang kata mana kereta tak boleh bawa ke ni semua dunia, boleh akhirat. Siapa kata tak boleh bawa akhirat? Boleh. Kereta kenderaan boleh bawa pergi akhirat. Kita wakaf ke pusat tahfiz kan, boleh bawa pergi akhirat dah tu. Orang nak beli bil jenazah kita sumbang RM10, boleh akhirat dah tu. Beli kereta untuk cari ruang apa yang boleh jadi bekalan kita senang. Kita buat dan hidup ni cari ruang apa yang boleh jadi pencen kita di sana. Saya sebut lepas. Kita punya cari ruang apa yang boleh jadi pencen lah. Amal jariah. Tuan buka lampu. Dengan sebab tuan buka lampu, orang boleh duduk terang ni. Allah, sekarang tak nampak no.
Tuan Yang Maha Zati, hatta makhluk-makhluk, batu, kayu, pokok, makhluk, burung, semuanya berdoa untuk Allahu Akbar Tuhan. Tapi kita tak nampak masuk ilmu tadi, hidup langsung lah. Masuk ilmu hidup langsung lah. Datanglah kehusyukan. Kita semayang. Allahumma ajibna nar, Allahumma ajibna nar. Masuk ilmu itu apa makna Allah menjenar? Ya Allah jauhlah ku pinaka, ya Allah. Minta apa tu? Hati. Tapi kalau tak tahu makna tadi, maknanya Allahumma ajibna nar, Allahumma ajibna, habis tak ada apa. Mau masuk ilmu tadi, Allahumma ajibna nar, ya Allah jauhlah ku pinaka, minta ya Allah jauh. Minta apa tidak, macam mana jauh? Bukan takat sekali, 3, bukan 3, 7, bukan 10 kali pun minta Allahumma ajibna nar, Allahumma ajibna nar. Okey, bila kita faham tadi, hati minta. Bila hati minta, ada ingat hati ingat lain lagi? Hati ada ingat lain lagi? Tak ingat dah, tumpu. Sama dalam sembahyang, dalam salat pun. Rukun qalbi, rukun qawli. Okey, rukun qawli tahulah bacaan sembahyang itu rukun qawli. Rukun fi'li, perbuatan dalam sembahyang, rukun itu rukun fi'li. Rukun qalbi, mana fungsinya rukun qalbi ni berperanan di masa mana? Menumpu, memindahkan antara rukun-rukun itu ke hati. Memahami, menumpukan itu qalbi. Nak bangun, siapa gak hati dulu. Nak sujud, hati gak dulu. Dari takbir itu ihramnya tadi, tugas dia. Takbir intikhalatnya, mana takbir intikhalat? Takbir itu ihram, takbir semua. Takbir intikhalat, takbir memindah rukun ke rukun. Takbir intikhalat, kerja siapa tu? Hati. Itu rukun qalbi. Barulah hidup salat tadi. Itu peran ilmu. Barulah kita akan datang rasa nikmat. Bila kita faham tu, bila duduk dengan ilmu, kita rasa nikmat. Maka sebab itu kita kalau duduk, maknanya duduk di majlis ilmu, duduk di majlis ilmu, di surau masjid ke, sejam lama tak? Lama tak lama? Lama. Majlis ilmu pun dia tak boleh lebih dari 45 minit. 45 minit tak masuk dah. Tak kata tuan lah, saya pun lebih. Jangan lebih, ceramah pun jangan lebih 45 minit. 45 minit dah panjang lah tu. Dia tak masuk. Kita duduk 1 jam je. Lama tak? Lama. Pergi duduk di Tesco tu 1 jam sekejap ke lama? 1 jam itu lama tak? Baru duduk bagian bahan basah tu. Tengok-tengok 40 minit. Patah balik. Kita pergi Tesco bawa rumah buat anak, duit ada RM50, kecil ke besar? Besar ke kecil tu? RM50. Allah, nak beli pun barang mahal. Beli minyak 1 botol RM28 dah. 5 belatang surau bawa duit RM50, besar ke kecil? Besar ke kecil? Ish, mesti minta derma pula dah. Dia pecah tak ada lah. Tukar lu dik, tukar RM50. Besar ke kecil? Besar. Itu nanti. Itu kita lah. Itu kita beroleh kita. Besar Tuhan. Jadi jangan tinggal sembahyang taubat tiap malam. Apabila bertobat seorang hamba, selepas bertobat ia mati, maka beberapa malaikat, para malaikat membawa rohnya naik ke langit. Oh, naik ke langit. Bawa jasad ke bawa roh? Nak bawa jasad nak buat apa? Maknanya roh tu hidup tak? Hidup. Tak mati. Maka para malaikat itu berkata, wahai Tuhanku, inilah hamba-Mu si Hanun, si Fulan bin Sebulan. Sesungguhnya ia telah ingat daripada kelupaan dan kelalaiannya pada firman-Mu. Dia ingat pada perintah Engkau, firman Engkau, arahan Engkau, dia ingat, ya Allah. Dan ia telah berdiri dan pada hadrat-Mu dan merendahkan dirinya dalam keadaan menangis
dan mengaku dosanya dan kejahatannya, dia bertobat, dia rukuk, dia sujud, dia merayu padamu, ya Allah Tuhanku, Allah majina, minta jauh, dia mengaku kesilapan dia, maka Allah Ta'ala berfirman, maksudnya, wahai sekalian malaikatku, hiasilah langit bagi kedatangan nyawa orang yang menyesal daripada dosanya. Allahu Akbar Tuhan. Disambut oleh para malaikat, dan bukalah pintu taubatnya, kerana aku telah menerima taubatnya. Kita bertobat, tapi risau tak? Risau, takut Tuhan tak terima taubat kita. Tubna ilallah wa raja'na ilallah. Bertobat. Tak apa tobat. Kena ada al-khawf, kena ada. Tiap lepas sembahyang, al-khawf, kena bimbang takut Tuhan tak terima. Maka lepas sembahyang kita istighfar, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa hayyul qayyum. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa qayyum. Nampak? Tak. Bimbang takut minta ampun, kenapa tu? Bimbang takut Allah tak terima sembahyang kita buat tadi. Tuhan, bimbang. Kerana bahasanya nyawa orang yang tobat itu, apabila ia tobat terlebih mulia pada aku daripada 7 lapis bumi dan 7 lapis lagi. Allah. Orang tobat ini mulia di sisi Allah, bukan di sisi manusia tau. Nah, kita bincang di sisi Allah Ta'ala lebih mulia lagi. Allah Ta'ala kata pada aku, kata Allah Ta'ala, daripada 7 lapis bumi dan 7 lapis langit. Dan apabila ia mengkali tobatnya dan ia berdiri dalam berbuat khidmat dan ketaatan padaku, aku gantikan suratan kejahatan itu dengan kebajikan. Allah tukarkan hak kejahatan ini jadi kebajikan. Nampak Tuhan? Tak nak ke kita? Nak Tuhan. Tidak jalan pintas, kita nak selamat sana. Tidak jalan pintas, kita nak shortcut. Nak setelah kita melalui proses ilmu, amal. Ilmu yang diamal. Kalau ilmu tak ada, kata Arab, al-ilmu bila amalin kasyajarin bila matarin. Orang yang ada ilmu, dia tak beramal, ilmu dia sama seperti pokok yang tak berbuah. Nak buat apa tu? Tebang. Ada ilmu tak amal situ bab juga. Kata Syekh Arab, kata wa'alimun bi'ilmi la ya'malan mu'azzabun biqabli'i bidil wazan. Wa'alimun bi'ilmihi la ya'malan, orang ada ilmu tak beramal dengan ilmu hadapannya, mu'azzabun biqabli'a bidil wazan, di akhirat kelak dicampak, diazab lebih dulu daripada kafir sembah patung berhala. Di mata khulu kamu cakap tak buat. Tuhan Allah, banyak dah kena jaga ni. Jangan fikir, mulai hari ni kita nak uruskan diri kita ni, akan tahu lagi nak letak ke mana. Kita nak, waktu ni mana patut aku letak? Oh, kat surau. Waktu ni pernah mana aku letak? Allah pilih. Dan lagi hadis daripada Ibn Umar radhiyallahu anhu. Dan lagi hadis daripada Ibn Umar, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah lana al-khamra wal-asiraha wa mu'tasiraha wa syaribaha wa saqiyaha wa hamilaha wal-mahbulatal ilayh wa ba'iyaha wa mushtariyaha wa akala samaniha. Hadis sahih akhrajal Hakim wal Baihaqi. Rasulullah, tiap tingkah laku kita ke semua tadi, semua macam ni kira. Dia sebut, Nabi sebut, hadis dari Umar, Rasulullah sebut, Allah Ta'ala melaknat arak dan tuak. Dalam Quran dia tak sebutlah tuak ke brandy, dia tak, innamal khamru wal maisiru, innamal khamru wal maisiru wal ansabu rijsun min amali syaitan. Dia tak kata innama brandy, innama berita. Tak. Innamal khamru makna benda-benda yang mabuk. Bubuhlah nama pun, Siti Fatimah ke apa, tak bubuhlah nama pun. Tapi maknanya benda yang memabukkan. Dan orang yang membuatnya, orang yang buat arak tadi, dan orang yang memerahnya, orang yang meminumnya,
Orang yang memberi minumnya, saya tak minum, saya tukar hidang. Saya tukar jual saja. Kita kerja, pergi jual. Tak minum tapi kita jual. Kalau pasar raya itu ada kaunter, minta kaunter lain kalau kita kerja. Jangan kita syubhah. Tak, saya buat lori. Saya pemandu lori, saya akan minum. Kalau engkau tak bawa, macam orang tu nak minum? Hadis sahih. Semua terlibat. Orang yang disuruh membawanya, dan orang yang menjualnya, orang yang membelinya. Abang tolong beli. Dia tak minum tapi dia tolong beli. Dan orang yang memakan harganya, ambil untung. Semuanya itu dilaknat oleh Allah Ta'ala. Macam mana nak dapat rahmah? Macam mana nak dapat barakah dalam hidup kita? Buat. Tapi di akhirat dicongkil habis satu tuan. Allah, susah sungguh, sesungguh susah. Tak ada ruang rehat, tak ada ruang yang bertambah kesakitan. Azab Allah Ta'ala semakin hari ditambah. Bukan beri kurang. Orang kalau sakit 2 juta bagi ubat 2 biji, kurang ke sembuh balik discharge. Di sana semakin hari tambah. Kita akan berhadapan yang amat perik sangat tuan-tuan. InsyaAllah kita akan sambung ke datang. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, siapa yang meminum benda-benda yang memabukkan Allah Ta'ala tidak menerima sembahyangnya 40 hari. Syarat sembahyang sah, tapi Tuhan tak terima. Beza sah dengan tak terima lain tuan. Sah di segi hukum fiqh. Fiqh ikut rukun 13, cukup rukun syaratnya sah. Tapi Tuhan tak terima. Bila Tuhan tak terima, sembahyang untuk Allah. Kalau Tuhan tak ada, Allah tak terima. Dah saya minum saya minum sikit je. Dia bukan banyak, dia tak syarat berapa, 1 gelas ke 2 gelas. Habis 40 hari tuan. Bak ni mati masa tu tuan. Allah. Memanglah hantar kubur tu sama, tapi Tuhan tak terima. Hak Allah Ta'ala larang ni ada sihan. Al-hikmatu dhallatul lil mu'min. Hikmah dalam jangan sampai Nabi kita dhal hilang tak cari. Tiap-tiap satu larangan, ini dia kesan dia. Tiap-tiap Allah Ta'ala suruh, ini balasan dia. Allah suruh berjemaah, Allah Ta'ala perintah orang hadir menjaga ilmu, semua tadi kamu tak buat sana. Hak Allah Ta'ala larang tadi, ini sekian. Kadang hak Allah Ta'ala larang di dunia lagi cash. Tak sana. Kita putuskan di dunia lagi dah malam. Di dunia lagi tapi tak pasal. Mengeluh sepanjang masa. Tak pasal. Kaya ni bukan makna orang dah harta banyak banglo besar, bukan itu kaya. Yang kaya ialah orang kaya hati, tenang hidup dia. Itu orang kaya. Kalau orang kaya kita harta, dia tidur lelap tak? Duit tak sempat nak masuk bank tadi. Ada 20,000 tadi. Lelap tak tidur? Tuan kena jaga duit tu kan, duit jaga tuan. Ilmu dia jaga kita. Harta kita kena jaga dia. Sayyidina Ali bila tanya dapat ilmu, 10 jawapan lain. Bahagia waktu tu. Dah tak bahagia. Tuan balik. Tenang. Kadang pintu tu pun tutup. Tidur nyenyak sudah pagi subuh. Bahagia dah tu? Bahagia. Bahagia ni bukan boleh. Tak. Hati. Orang yang kaya jiwa hati dia. Kaya. Wallahualam. InsyaAllah kita sambung ke datang. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shrah bil Qur'anil azim zud wa yassir umazim ya rahman. Ya musabibal asbab, ya fatil abwab, ya samil aswad, ya qadil hajat, ya qadil haja ya Allah, ya qadil haja ya Allah, ya mujibud da'wat, ij'alna min najihin wa sallallahu alaihi wasallam wa alihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.